Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini cikgu nak teruskan tajuk fungsi trigonometri dengan menunjukkan cara-cara bagaimana kita nak melakarkan graf. Okey. Graf bagi fungsi trigo iaitu graf sin, cos dan graf tangent. Okey. Yang pertama sekali semasa kita nak melukis graf, kita kena tahu dia punya basic dia dulu, iaitu graf yang asas untuk graf sin, graf cos dan graf tangent. Okey. Jadi dekat sini katalah ini graf untuk sin, y sama dengan sin theta. Graf y sama dengan sin theta ialah grafnya yang ni dah belajar. Okey. Ini bentuk asas untuk graf sin. Okey, yang mana hujung dekat sini ialah 360 darjah, tengah-tengah sini ialah 180 darjah. Okey. Jadi antara dua ni, tengah-tengah sini 90 dan antara dua ni tengah-tengahnya ialah 270. Okey, jadi saya tak tunjuklah dekat sini. Untuk graf yang kedua ialah y sama dengan cos theta. Y sama dengan cos theta. Okey, bagaimana graf y sama dengan cos theta? Iaitu dia bermula dari atas, okey, turun ke bawah, naik semula ke atas. Okey, jadi di sini yang hujung sekali ini ialah, kalau sini 360, cikgu buat dekat sini dalam sebutan radiannya iaitu 2 pi. Dan yang di tengah-tengahnya bahagi 2 sama dekat sini ialah pi. Okey, ini ialah paksi x, paksi y. Okey, untuk graf sin dengan graf cos, maksimum value-nya dekat sini ialah 1 dan yang bawahnya ini ialah negatif 1, sama dekat sini. 1 dan bawahnya ini ialah negatif 1. Okey, untuk graf tangent, y sama dengan tangent theta. Okey, tangent theta ataupun tangent x. Oh, silap dah kat sini. Kalau sin theta, maka sin theta. Kalau saya buat x, tu x lah. Okey, ini theta. Okey. Jadi, untuk graf ini, graf tangent ini ialah dia daripada sini naik ke atas. Okey, kemudian ada putus-putus macam ni. Putus macam tu, lepas tu daripada bawah naik ke atas macam ni, kemudian naik ke atas lagi macam ni, kemudian ada putus-putus lagi, okey, ke bawah, kemudian daripada bawah naik ke atas. Itu graf tangent. Yang mana yang hujung sekali dekat sini ialah paling hujung mestilah sama ada 360 ataupun 2 pi ya. Jadi katalah sini ialah 2 pi, maka tengah-tengah membahagi 2 sama dekat sini ialah pi. Masa bila yang dikali putus-putus ini ialah pada ketika 90 darjah ataupun pi per 2. Okey. Jadi, ini ialah yang basic ni yang kita perlu tahu. Kemudian, masa kita nak melakarkan graf-graf yang lain, dia adalah merujuk kepada asasnya itu. Okey, contohnya dekat sini soalannya diberi, dia suruh lakarkan graf y sama dengan negatif sin x. Okey, bila dia kata sin x, maka sini x lah. Ini masih y. Okey, sebab ni y. Okey, bila dia kata negatif sin x, yang dekat sini positif sin. Okey, yang di sini negatif sin. Jadi, cuma kita perlu tukar dia punya kedudukannya. Kalau ini ke atas, yang di sini kita kena buat terbalik. Ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah. Okey, macam tu. Jadi, kedudukan ini masih sama, iaitu negatif 1, yang di atas ini masih lagi 1. Cuma bezanya menyongsang daripada yang graf sin yang di atas ni. Okey, graf yang seterusnya ialah, katalah graf macam ni. Y sama dengan cos x. Okey, tapi ada tanda modulus. Okey, bila x, ini x ya, ini x, ini y. Okey, bila ada tanda modulus, bermaksud grafnya ini cos x sama dengan ini cos x, cumanya yang negatif yang bahagian bawah ini kita bawa naik ke atas. Okey, jadi yang ini kita bawa turun ke bawah. Okey, sepatutnya sambungannya di sini. Okey, ini ujungnya. Jadi yang di bawah ini kita bawa naik ke atas. Okey, jadi di sini masih kekal 1. Yang ini kosong. Jadi dia tak ada yang di bawah. Sebab semua yang modulus ini, semua yang negatif akan jadi positif. Okey. Okey, sebelum tu, untuk yang di hujung sini masih lagi 2 pi, sini pi. Okey, ini pun sama. Yang di hujung ini ialah 2 pi, yang tengah-tengah sini ialah pi. Okey,
Yang bentuk yang ketiga. Yang ketiga ialah bila dia suruh kita buatkan graf Y sama dengan 2 sin X. Y sama dengan 2 sin X. Sama, graf sin. Okey, ini pun sin. Cumanya ini depannya 1. Okey, 1. Yang ini depannya 2. Okey, jadi grafnya sama sebiji macam ni. Okey, grafnya sama. Jadi saya buatkan lengkungannya. Okey, macam tu sama macam graf sin. Cumanya 2 dekat sini ialah dia punya nilai maksimum dan nilai minimum dia. Maksimumnya jadi 2 dan di bawahnya ini negatif 2. Okey, sini X, Y. Okey, seterusnya untuk soalan yang keempat, soalan D. Okey, ini soalan E, ini soalan F. Okey, untuk soalan D, katalah diberi Y sama dengan sin 2X. Okey, ini berbeza dengan yang tadi. Yang tadi ini semua X. Okey, bila yang di sini 2X bermaksud, okey, 2X ini bermaksud 2 kitaran. Okey, ini bermaksud 2 kitaran. Apa yang 2 kitaran itu? Ini graf sin. Okey, ini graf sin. Jadi, kita lukis satu kitaran. Okey, kemudian kita lukis lagi. Ini baru dikira satu kitaran. Yang ini kalau sampai sini, ini dikira graf Y sama dengan sin X. Jadi, kalau Y sama dengan sin 2X, kita buat lagi sekali. Okey, lagi sekali macam tu. Jadi, ini dipanggil 2 kitaran. Okey. Jadi, dia punya maksimum dengan minimum ini bergantung pada di hadapan ini. Kalau di depan ini 1, maka sini 1, negatif 1. Kalau sini 3, bermaksud sini 3, ini negatif 3. Macam tu. Kemudian, yang hujung sekali sini mesti 2 pi. Okey, separuh daripadanya sini ialah pi. Okey. Kemudian yang ini pi per 2 lah dan ini ialah 3 pi per 2. Okey, bergantung kepada soalan. Kalau soalan itu menghendaki, dia beri syarat, misalnya diberi bahawa sudut X-nya mestilah lebih besar daripada kosong sehingga 2 pi, jadi kita lukis penuh sampai sini. Tapi kalau dekat sini dia tulis X lebih besar daripada kosong, lebih kecil sama dengan pi. Sampai pi sahaja dia nak. Jadi graf kita yang hujung ini tak perlu lukis. Okey, kita cuma lukis ini daripada kosong ini sehingga sampai sini. Okey, cukup. Dan kita nyatakanlah sini ialah pi per 2. Okey, kita buat satu kitaran saja. Sampai pi ialah 180 sampai sini saja. Jadi yang sebelah sini semua tak perlu. Jadi kita rujuk yang ini. Okey, soalan yang ketiga ialah diberi, katalah diminta awak lukiskan graf Y sama dengan Y sama dengan cos 3X. Kalau tadi 2X, yang ini 3X. Kalau 3X bermaksud 3 kali kita kena lukis. Okey, 3 kali. Jadi bermula dari sini sebab grafnya graf cos. Positif, jadi sama bentuknya macam ni. Cuma dia ada 3 kali benda ni. Jadi daripada sini, kita turun ke bawah, naik ke atas. Okey, itu sekali. Okey, sebab dia 3 cos, 3 kitaran. Jadi kita buat lagi sekali. Naik ke atas, kemudian ada sekali lagi. Lebih kuranglah macam ni. Okey, dan yang hujung sekali sini, hujung sini ialah 2 pi. Okey, kalau tidak saya buat dalam bentuk darjah pula 360 darjah. Okey, kalau ikutkan dekat sini ya, daripada sini sampai sini, kalau sebelum ini ceritanya ya, kalau dari sini sampai sini, kalau ikut yang asal sini, sampai 360 kan? 360. Okey, daripada sini sampai sini ialah 720. Okey, kemudian last kali 360 itu kita darab dengan 3. 1008. Di ujung sini ialah 1080. Okey, bila dia kata kat sini 3x, bermaksud kita bahagikan semua ni dengan 3. Bahagi 3, bahagi 3, yang ini pun bahagi 3. Bila 1080 bahagi 3 dapat 360, 720, kita bahagi 3, dia dapat 240. Jadi dekat sini dia jadi 240 darjah. Jadi yang ini menjadi 360 bagi 3 ialah 120 darjah.
Okey, jadi kalau sini 3 bermaksud pada sudut yang ini kita bahagikan 3. Kita dapat macam ni. Jadi bergantung juga kepada soalan. Sekiranya soalan itu dia menghendaki X-nya dia nak daripada 0 darjah hingga 120 sahaja. Jadi bermaksud kita hanya lukis daripada sini, tas naik sampai sini. Sebab ini sahaja 120. Yang belakang sini semua tak perlu dilukis. Okey. Jadi yang ini tadi sebab depannya tak ada apa-apa. Jadi ini kita lukis dia sebagai 1 dan negatif 1. Ikut sama macam yang asal 1, negatif 1. Okey, soalan yang ke-6. Soalan F ialah, okey, soalan F katalah nak lukis grafnya Y sama dengan tangent 2X. Okey, tangent 2X. Okay, tangent, macam ni graf tangent. Kalau 2X bermaksud ada 2 kali macam ni. Ini baru satu kitaran. Okey, jadi kita lukis. Ini naik ke atas. Okey, kemudian buat garis-garis macam ni. Ini naik ke atas macam ni. Naik. Kemudian ada lagi garis putus-putus. Kemudian ini. Ini dianggap baru satu kitaran. Kalau 2X bermaksud buat sekali lagi. Okey, naik ke atas. Ikut macam ni. Ke atas. Garis putus-putus. Dari bawah naik ke atas. Naik semula ke sini. Garis putus-putus. Okey, disambung lagi. Okey, kemudian last tadi yang ini ke atas. Jadi ada 2 kitaran. Ini sampai sini satu kitaran. Dan daripada sini sampai sini satu lagi kitaran. Okey, yang hujung sekali sini ialah 2 pi. Okey, yang tengah-tengah ialah 180 ataupun pi. Ini bergantung juga pada soalan. Kalau dia nak sampai 180 saja, maksudnya yang belakang ni tak perlu lukis. Ini saja yang dilukis. Okey. Untuk graf tangent, apa saja nombor yang letak kat depan ni, grafnya tetap sama je macam ni. Okey. Walaupun apa 3 ke 2 ke, grafnya tetap sama macam ni. Okey. Kemudian, sekiranya ada graf diminta kita lukis Y sama dengan tangent 2X. Tetapi ada tanda modulus. Okey, ada tanda modulus. Okey, kalau macam ni, kita kena buat. Okey, saya tunjukkan kat sini. Okey, sebab dia tak ada bahagian negatif, dia positif semua. Jadi, saya buat sini. Okey. Katalah, dia nak sudutnya, X-nya, daripada 0 hingga 180 sahaja. Jadi, dia punya grafnya itu, yang ini kita ambil ke atas. Okey, kena ada garis putus-putus. Okay, yang ni di bawah, naikkan ke atas. Naikkan ke atas. Okey, yang ini bawah tak boleh ada negatif, naikkan ke atas. Kesemuanya sambung dengan yang ini. Okey, kemudian ada garis putus-putus. Kemudian yang ini di bawah, naikkan ke atas. Okey, jadi dia nak sampai 180 ataupun sehingga pi. Okey, 0 sehingga pi. Jadi di sini pi. Ataupun 180. Ataupun pi. Samalah dekat sini. Jadi graf kita macam ni saja. Ni saja. Bila ada tanda modulus. Okey, saya sambung lagi dengan soalan yang ke-7. Okey, soalan G. Okey, soalan G katalah diminta awak lakarkan graf iaitu Y sama dengan Y sama dengan 3 cos X tolak 1. Okey, 3 cos X tolak 1. Graf cos, maksudnya satu kitaran saja. Graf cos ialah bentuk dia macam ini. Okey, jadi kita lukiskan dulu bentuk graf itu. Graf cos ialah bentuknya seperti ini. Daripada atas ini, turun ke bawah, naik semula ke atas. Okey, ni graf dia. Kemudian 3 dekat sini bermaksud di sini 3, yang di bawah ini pun 3 tetapi negatif. Buat macam tu. Okey. Kemudian yang hujung ini ialah, saya tulis dekat sini, ini hujung sini ialah 2 pi. Yang ini pi. Okey. Okey, masalahnya kalau ada tolak 1 ke tambah 1 ke, paksi untuk X ni akan berubah. Okey, ini graf ini ialah kalau tak ada tolak 1. Okey, bila apa yang terjadi bila ada tolak 1? Tolak 1 ni dia akan merubah bahagian ini. Okey, kita tolakkan 1. 3 tolak 1 dia jadi 2. 3 tolak 1 jadi 2. Jadi ini jadi 2. Ini negatif 3 tolak 1. Jadi yang ini akan berubah menjadi negatif 4. Negatif 3 tolak 1, negatif 4. Okey, ini asalnya kosong kan? Kosong
tolak dengan 1, negatif 1. Jadi di sini akan menjadi negatif 1. Sini akan jadi negatif 1. Jadi di mana kosong terletak? Kosong untuk menentukan paksi X, dia akan terletak di atas negatif 1. Jadi paksi X terletak dekat atas sini. Okey, kita buat paksi X yang baru. Dia terletak di atas anggaran sahajalah ya. Kita letak di atas sini. Okey, buat macam tu. Jadi ini yang akan jadi paksi X-nya. Okey. Dan kita ubah dia punya sini. Ini untuk pi, ini untuk 2 pi. Ini untuk pi-nya dan yang atas ini untuk 2 pi. Okey, jadi kita padamkan paksi yang lama. Okey. Jadi graf dia akan jadi bentuk macam tu. Okey. Untuk soalan yang H. Okey, H punya macam mana kita nak lukis kalau diberi soalannya. Y sama dengan 2x. Allah, salah dah. Potong. Y sama dengan modulus sin 2x, okey, tambah 1. Jadi yang ini sebab dia 2x 2 kitaran, saya nak kita buat untuk titanya. Okey, titanya dari 0 darjah hingga 180 sahaja. Okey, jadi kalau 2 kitaran, jadi grafnya kita lukis untuk sin 2x. Sin 2x macam graf sin x juga. Okey, sebenarnya macam graf sin x juga, cumanya ada 2 kali kitaran. Okey, 2 kali kitaran. Jadi dekat sini saya buat macam ni. Okey, ini 1 kitaran. Sepatutnya ada buat 1 lagi lah. Okey, sepatutnya dekat sini kalau ikut yang asal, ikut yang asal sini, yang ini ialah yang hujung sini ialah 360. Ini ialah 180. Okey, kalau ikut yang asal. Tetapi dekat sini 2x bermaksud di sini bila 2x ada 2 sini, kat sininya kita bahagi 2. Bahagi 2. Jadi kita dapat dekat sini 360 bahagi 2 ialah 180. Yang ini bila bahagi 2, ini sudut ini akan jadi 90. Okey. Kemudian ada tanda modulus. Untuk sini ada tanda modulus. Jadi grafnya akan jadi bentuk macam ni. Okey, saya buat macam ni. Yang di bawah ini dia akan naik ke atas. Okey, lebih kurang lah ya. Okey, jadi yang bawah ni tak ada. Yang bawah ni tak ada. Grafnya semua di atas sebab modulus. Okey, yang ni tak payah lukis. Okey, buat di atas saja. Kemudian di depannya ni bergantung kepada sini. Okey, asalnya ialah ini kosong, ini 1. Itu yang asal. Tetapi bila tambah 1, okey, ini kosong tambah 1. Jadi dekat sini akan jadi apa ni, semua akan berubah. Jadi asalnya kosong kat sini bila tambah 1 jadi 1. Jadi 1 dekat sini bila tambah 1 sini jadi 2. Jadi paksi X berada, ini dah tak jadi paksi X lagi sebab dia dah jadi 1 nilainya. Nilai Y nya jadi 1. Paksi X berada dekat bawah, dekat area sini lah. Jadi saya buat macam ni. Jadi yang ini menjadi paksi X yang baru dengan ininya kosong. Okey, jadi ingat dia punya grafnya ini sahaja, ini dengan sebelahnya ni. Okey, ini dah tak ada sebab, kenapa ini tak ada? Sebab ada tanda modulus. Okey. Dan soalan yang terakhir ialah apabila diberi grafnya Y sama dengan 2 cos X tolak 2. Okay, kita tengok dekat sini grafnya yang asal ialah cos X. Jadi graf cos X ialah, ini graf cos X. Kita lukiskan graf cos X-nya. Ini dari atas turun ke bawah, naik ke atas semula. Okey. Kemudian yang hujung sini ialah 360. Ini ialah 180. Okey. Kemudian bila ada 2 dekat sini bermaksud sininya 2. Ini pun negatif 2. Okey. Lagi. Ini kalau tak ada ni maksudnya graf kita dah lengkap. Sekarang baru ada tolak 2. Tolak 2 yang dia akan merubah yang hujung sini. Okey. Jadi kalau sini 2, bila kita tolak dengan 2, yang ini akan berubah jadi kosong. Yang ini negatif 2, tolak lagi 2, jadi yang ini akan berubah jadi negatif 4. Tolak 2 negatif 4. Jadi tengok dekat sini paksi Y dekat sini ni dah jadi kosong, bermaksud paksi X mesti berada yang baru. So sini paksi X yang lama ini kita padamkan. Okey, kita padamkan dan kita pindahkan tanda 360 ini ke sini. Ini ikut naik ke atas.
180 darjah. Nanti kalau yang ni pun padamlah juga. Okey. Okey, yang untuk yang ni tadi, soalan H ini, jangan lupa untuk kita padamkan part CX ni yang lama. Okey, padamkan part CX ni yang lama dan pindahkan nilai paksi ini ke bawah. Okey, kemudian yang ini pun padam. Tak elok apa dia. Ni padam. Okey, jadi grafnya cuma di bahagian atas sahaja. Okey. Jadi paksi ni pun pindahkan ke bawah. Sudut-sudut ni padamkanlah. Okey, itu sahaja.